Hai guys, selamat kembali ke Kopi-Kopi Go. Anda bersama saya Ikram. Hari ini saya ingin kongsikan topik yang kontroversi. Lebih tepat lagi, buku-buku yang kontroversi. Contohnya, ada sebuah buku yang mendedahkan agenda Yahudi untuk melaksanakan New World Order. Ia diharamkan disebabkan ia dianggap sebagai palsu. Ada juga yang percaya dengan apa yang ditulis di dalam buku ini. Ataupun sebuah buku yang ditulis oleh seorang diktator paling terkenal di dunia, iaitu Adolf Hitler. Ia diharamkan sebab takut kalau masih ada lagi orang yang obses dengan Adolf Hitler. Selain itu, ada juga buku-buku yang isi kandungannya agak ekstrim. Itu adalah topik perkongsian menarik pada hari ini. Ini adalah 5 buku yang sangat kontroversi sehingga ia diharamkan. 5. The Protocol of the Elder of Zion. Ini adalah buku pendedahan agenda Yahudi untuk mengawal dunia. Kalau bercakap pasal konspirasi, antara konspirasi terbesar di dunia ialah New World Order. Untuk beberapa tahun ni ramai yang tahu tentang konspirasi ini. Tapi tahukah anda yang sebenarnya ia telah wujud sejak beratus-ratus tahun dahulu? Seperti yang didedahkan oleh seorang penulis dari Rusia dikenali sebagai Sergei Nilius. Dia mendedahkan semua rahsia Zionis di dalam buku yang dikenali sebagai The Protocol of the Elder of Zion. Buku ini mula disebarkan di Rusia untuk mendedahkan agenda sebenar Yahudi Zionis kepada penduduk Rusia. Ia diterbitkan sekitar tahun 1903 dan 1905 dahulu. Ia menceritakan tentang pertubuhan rahsia Yahudi yang wujud di seluruh Eropah, malah di seluruh dunia, di mana mereka sering mengadakan pertemuan rahsia, bukan sahaja di kalangan ketua-ketua Yahudi, malah bersama-sama dengan ahli Freemason. Objektif utama perbincangan ialah untuk berbincang bagaimana untuk memastikan agenda mereka berjalan dengan lancar. Agenda apa? Agenda New World Order. Antaranya ialah untuk memperkenalkan fahaman liberalism dan sosialism untuk memecahkan agama di seluruh dunia. Kalau ini gagal, maka mereka akan memperkenalkan cara untuk mensabotaj negara-negara di Eropah dan seterusnya di seluruh dunia. Di dalam buku ini juga menceritakan dengan terperinci kaedah dan cara mereka melaksanakan objektif mengawal dunia dan memperkenalkan New World Order di bawah pemerintahan mereka. Selain itu, banyak lagi protokol yang diamalkan oleh Yahudi Zionis didedahkan di dalam buku ini. Namun begitu, buku ini telah diharamkan di kebanyakan buah negara sebab ia dituduh sebagai palsu. Tapi kembali popular sejak 2-3 tahun ini di kalangan ahli konspirasi teori. 4. The Satanic Verses. Ini adalah buku novel fiction yang memfitnah agama Islam. Buku ini ialah antara buku yang paling kontroversi, mengarut dan jijik di kalangan umat Islam. Ini adalah sebuah buku novel fiction yang ditulis oleh Salman Rushdie, seorang penulis novel berbangsa India yang menetap di Amerika. Sebelum tu, ingin saya ingatkan yang kisah yang akan saya ceritakan ini agak ekstrim. Ia menceritakan kisah fiksyen tentang protagonis yang bernama Jibril Farishta yang terdampar di sebuah pulau. Di pulau tu, dia mendapat satu mimpi yang kononnya datang dari malaikat Jibril. Di dalam mimpi itu, dia diceritakan tentang bagaimana agama Islam dibenarkan untuk menyembah 3 dewi yang akhirnya wahyu ini kononnya ajaran dari syaitan bukannya dari Tuhan. Tapi bila umat Islam tahu yang wahyu ini dari syaitan, ramai sudah yang mengamalkan ajaran Islam. Ia juga menulis fitnah tentang Mekah, Nabi dan sahabatnya. Begitu juga dengan kisah fiksyen yang tidak masuk akal menyamakan ajaran Islam dengan bisikan syaitan. Buku ini telah diharamkan di negara-negara seperti India, Pakistan, Iran, Afrika Selatan, Arab Saudi, Malaysia, Indonesia, Qatar, Somalia dan beberapa buah negara Islam yang lain. Sementara penulis asal iaitu Salman Rushdie dikehendaki oleh Iran membuatkan dia bersembunyi di bawah perlindungan Amerika. 3. 1984. Buku novel fiksyen ini mengagungkan sains pada masa yang sama mengkritik fahaman komunis. Buku ini diterbitkan pada tahun 1949, ditulis oleh George Orwell. Kisah novel ini sangat kontroversi sehinggakan ia menjadi buku yang paling banyak diharamkan di seluruh dunia. Di dalam penceritaannya, ia menggunakan metafora menggambarkan kerajaan totalitarian yang mengamalkan fahaman komunis di dalam pemerintahan negara mereka. Ia juga menceritakan sebuah fantasi bagaimana seseorang itu memberontak
menentang kerajaan yang zalim, tapi pada masa yang sama mengagung-agungkan fahaman komunisme. Ia menceritakan kisah tentang seorang protagonis yang bernama Winston Smith, seorang ahli bawahan, sebuah parti yang memerintah England. Walaupun menjadi ahli kepada parti ini, dia tidak mempunyai kebebasan. Apa yang dia buat, cakap dan lakukan akan selalu dipantau oleh ahli parti yang lain melalui satu skrin televisyen. Ini membuatkan dia tertekan dan mahu memberontak. Dengan itu, dia bekerja sama dengan kumpulan pembangkang dikenali sebagai Brotherhood untuk menggulingkan kerajaan. Tapi akhirnya gagal bila protagonis dan kumpulan Brotherhood tadi membatalkan niat mereka menggulingkan kerajaan dan menerima komunis. Buku ini diharamkan oleh kebanyakan negara. Tidak kisah negara yang mengamalkan ataupun yang menolak komunis seperti di Rusia, China, Amerika dan beberapa negara yang lain. Sebuah novel kontroversi. Itulah 1984. 2. Brave New World. Ini adalah sebuah buku novel fiksyen yang diterbitkan pada tahun 1932, ditulis oleh Aldous Huxley. Sebuah buku yang mengagung-agungkan sains dan mengkritik agama di seluruh dunia. Pertama sekali, ia mengagungkan Henry Ford, iaitu pencipta kenderaan Ford. Ia tidak menggunakan terma tahun AD atau BC yang merujuk kepada kelahiran Jesus Christ ataupun Nabi Isa untuk umat Islam, tetapi ia menggunakan terma tahun AF, singkatan kepada After Ford. Mereka percaya bila Henry Ford mencipta kenderaan, disitulah bermulanya perubahan dunia dengan sains. Di dalam buku ini, dia mengkritik ajaran agama yang dianggap sebagai mundur dan tidak masuk akal kalau dibandingkan dengan kemajuan sains, dan manusia perlu untuk mengikut ajaran sains lebih dari ajaran agama selain mencabar fahaman agama di seluruh dunia. Ia juga menceritakan satu zaman di mana manusia akan bergantung sepenuhnya dengan teknologi sains, dari proses melahirkan anak sehingga proses seseorang itu meninggal dunia. Ia juga mempromosikan hubungan tidak bermoral di antara keluarga dan orang lain. Menurutnya, menjadi seorang yang baik tidak penting dan tidak perlu ke sekolah selain mempromosikan budaya negatif yang lain. Ia diharamkan di kebanyakan negara sebab mereka percaya ini akan mempengaruhi minda kanak-kanak. Itulah Brave New World. 1. Mein Kampf. Buku kontroversi pertama ialah sebuah autobiografi dari seorang yang paling berkuasa sekitar tahun 1920 sehingga tahun 1945, iaitu Ketua Parti Nazi Adolf Hitler. Autobiografi ini dikenali sebagai Mein Kampf, diterjemahkan kepada Perjuanganku. Buku ini diterbitkan pada tahun 1925, ditulis oleh Adolf Hitler sendiri semasa dia berada di dalam tahanan pada tahun 1923. Pada waktu itu, dia belum lagi menjadi ketua Parti Nazi. Di dalam buku ini, dia menulis tentang sejarah kehidupannya sejak dari kecil, termasuklah perjuangan, kejayaan dan kegagalannya di dalam kehidupan dan dunia politik. Dia juga menulis tentang Yahudi dan konspirasi mereka untuk mengawal dunia, iaitu New World Order, selain dia menjelaskan rancangannya untuk Jerman. Walaupun menjadi sebuah buku yang kontroversi sejurus selepas diterbitkan, ia menjadi lebih sangat kontroversi selepas dia meninggal dunia pada tahun 1945 dahulu, di mana negara Pakatan cuba untuk menghapuskan legasi Adolf Hitler. Mereka mengharamkan buku autobiografi ini di kebanyakan negara-negara di Eropah. Hari ini, buku Mein Kampf digunakan untuk mengkaji sejarah politik dunia. Itulah buku pertama yang paling kontroversi sehingga ia diharamkan. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah 5 buku yang paling kontroversi sehinggakan ia diharamkan. Di antara buku-buku ini, mana satu yang anda rasa paling kontroversi? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah, dan kalau anda ada topik lain lagi yang anda ingin saya sampaikan, tinggalkan juga di ruangan komen di bawah. Kalau anda rasa video ini menarik dan bermanfaat, pastikan anda like dan share. Akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Gubi-gubi go, menarik setiap hari.